شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول. Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Fasyari'atu julluha situ aqwalun wa tariqah julluha af'al ay mujahadatun wa mukabadah wal haqiqa julluha akhlaqun wa azwaqun. Fasyari'ah julluha keseluruhannya ialah aqwal, mayoritasnya. Mana keseluruhan dia ialah aqwalun, ialah membahas masalah perkataan itu, ucapan. Wa tariqah julluha, dan tarekat itu keseluruhan dia ialah berupa af'alun ay mujahadatun wa mukabadah, ialah mujahadah dan mukabadah, ialah menyekat ataupun mengerasi. Mukabadah memberati akan nafsu itu. Ialah dikata sini apa? Menahan, berjuang dan menahan derita. Mana dalam perjalanan menempuh makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqah julluha akhlaqun wa azwaq. Dan hakikat itu ialah majoriti apa? Secara keseluruhan dia ialah adab dan juga dia panggil azwaq, iaitu rasa-rasa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin bil azwaq, dengan rasa, la bil awraq, bukan di atas lambaran kertas saja. Lambaran kertas perlu untuk bimbingan, tapi untuk dapat dia kena rasa. Dan nak dapat rasa dengan Tuhan, dan kena buang rasa dengan makhluk. Jangan rasa sedikit pun makhluk ni berkuasa. Jangan rasa sedikit pun makhluk ni mentadbirkan. Kalau terasanya makhluk hebat dengan habis tenggelam kat situ. Ya, buangkan perasaan tu. Pandang dia macam tunggul ni. Kita pandang makhluk ni macam pandang tunggul kayu, tak ada apa kan. Ya, tak ada apa. Baru dia akan dapat cahaya makrifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, jawab dia takkan beroleh. Sebab nak pandang kebesaran Tuhan, mana tu sangkut hati dia memandang bayang-bayang kebesaran yang merupakan bayangan, bukan hakikat. Dia nak mendapat kehebatan Tuhan, pandang macam mana dia duk rasa bayang-bayang tu pula hebat. Bayang-bayang apa? Makhluk ni lah membayangi kewujudan Tuhan. Tiba-tiba kita pula rasa, tanamkan semua tu, buang, baru Tuhan akan hadiah. Selagi kita duk menghadap kepada yang lain, dia tak buka tuan-tuan. Maka ketika itulah riyadhah penting untuk membuka ruang tu. Buang rasa dengan makhluk, dapat rasa dengan Tuhan. Paslun waslun, dua. Pasal wasal, kau cerai, kau kat dengan makhluk, wasal, kau sampai Tuhan. Kalau kau terhegi-hegi nyampak madu tika belit pula dengan makhluk, habis lewat. Takkan sampai makrifat ke Tuhan. Ya. Biasa orang biasa dapat jadi tidak ada perasaan dengan orang. Orang ramai boleh tak perasan. Sebab apa? Sebab dia tarikan. Dia tumpu satu benda. Orang lain semua ramai pun dia buat tak perasan, dia tumpu. Tarik. Tu jazbah. Sebab tu bila orang ada injizab qalbi dia ke Tuhan, tertarik dia ke Tuhan, habis padam makhluk. Lagi laku hati dia tak ada injizab, ketertarikan ke Tuhan dia tak ada. Kenapa tu dia kena tarik benda lain. Walaupun dalam sembahyang hebat, dia kena tarik. Buat hati dia pusing buat lain.
Itu maknanya ketarikan tu penting. Dia minta Tuhan tarik kalbi kita. Bila tarik maka hilanglah pandangan keperasaan makhluk, maka di situ baru dihadiahkan kita kurniaan menghadap kelazatan dengan dia yang berbagai-bagai bentuk dibagi ini. Wa ila hadza tarji'ul isyara biqaulihi ismun wa fi'lun wa harfun kama taqaddam. Wa ila hadza, dan kepada inilah tiga bahagian penting ni. Turja'ul isyarah, dikembalikan isyarat, ya, itu jalan syariat dan tarekat dan hakikat, dikembalikan kepada isyarat tadi, kepada ma taqaddam, barang yang telah terdahulu, ya. Ini pengarang kitab Zulmi'ad, ismun wa fi'lun wa harfun. Kalau gitu fa syari'atun lil awam, syariat ni bagi orang awam, wa tariqa lil khawas, bagi orang khawas, orang pilihan pertama, wal haqiqah, orang bagi pilihan atas pilihan, ya, atas pilihan, atas lagi lah. Jadi maknanya kalau kita duduk peringkat awam, peringkat syariat saja, dia tak menjangkau jalan tarikat, dia jadi orang awam. Sebab tu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan, sehebat mana pun ulama syariat, alimlah di 10 mazhab, hafiz Quran, Sunan Sitah dihafal, ya, tapi rohani dia duduk mana? Kalau nafsu, peringkat lawamah, ya. Lawamah, lepas amarah, lawamah. Dia mencela, dia ada ilmu, dia cela lah kejahatan gini-gini selap. Dia sendiri, dia tak mungkin ni bergoyang, kan. Ya, dia duduk lawamah, kan. Dalam Ihya Imam Ghazali sebut, setinggi mana pun ulama yang tidak berjalan jalan tarikat, orang yang tak berjalan jalan tarikah, maka dia duduk nafsu kedua, ya. Nafsu lawamah, mana nafsu mencela kejayaan. Sebab apa dia cela kejahatan? Sebab dia dah belajar, dia ada ilmu, ya, dia tak mau kejahatan, dia tak mau kezaliman, baguslah tu. Tapi nak duduk tetap belum lagi, kan? Dia sendiri bergoyang lagi, kan? Ya, maknanya warid-warid belum banyak sampai. Tapi bila dia naik lagi satu peringkat, dia ambil jalan tarikah, dia berjalan, dia mula mendapat apa dia panggil? Waridat. Itu dia panggil ilham, mulhamah. Orang ini mula diilham. Sebab tu dalam suruh ada pom, terbuka warid. Itu ilham Rabbani. Dia kuat lagi, dia speed lagi, terbuka. Naiklah dia peringkat wali kecil, iaitu nafsul mutmainnah. Tempat dia kalau tak jalan tarikat, dia jangan ceritalah banyak mana ilmu dia sekalipun. Itu sebab yang nama dia sama dia tak habis-habis bertengkar, tak habis-habis bergaduh, perempuan tu dia kerja dia. Sebab apa dia tak ambil jalan tarik? Kalau dia ambil jalan tarikat, dia tahu jalan ni nak ke mana lepas ni. Bukan sekadar ilmu, ya. Dia nak pergi ke Tuhan, dia akan sibuk menghadap Tuhan, bukan sibuk asyik membahas, sibuk nak tunjuk sijil dia berbisau. Ya. Itu mana syariat saja dia tak jalan tarikat, dia awam pada pandangan arif billah, ya. Wa tariqah lil khawas, bila dia masuk je dalam menerokai jalan tarikat sufiah, dia masuk orang pilihan. Wal haqiqah, bila dia berjejak ada makrifat sebenar, maka dia duduk lain khawasul khawas, pilihan atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih tinggi. Nikah hati mereka ni sentiasa dengan Tuhannya. Habis. Kalau begitu, fal awamu, mana ahli syariat, orang awam ni, iktasaru ala tamassuk bis syariah zahirah. Iktasaru, mana mereka meringkaskan. Iktisar dia, tumpuan dia ringkas takat tu je. Takat apa? Ala tamassuk, berpegang bis syariat zahirah. Ya, dengan syariat yang zahir. Dia bahaslah pakaian macam mana, sunnah zahir macam mana, semua buat dua je lah. Dalam dia tak sentuh. Dia tak fokus dalam. Dan dia tidak ambil memberati tempat dalam tempat tidik Tuhan, tak, dia kurang tumpuan, ya. Dia bahas kalau ambil sembahyang tu, tengok kami detail jaga lagi, kan, basuh sana, basuh juga, busi yang dalam dia tak busi betul. Ya, kian dua je. Kalau yang dalam tu dia sental betul-betul, dah tergangkat lama dah tu, ya. Jadi lebih menumpukan yang zahir saja. Bagus tak? Bagus, tapi belum cukup. Belum cukup, dua lagi depan tu ada tu. Jadi iktasaru mana mereka iktisar. Iktisar maknanya apa? Meringkaskan, membatasi. Dia terjemah tu. Sama lah tu makna tu. Makna sama ubah sebenarnya macam mana boleh ubah. Maksud dia sama. Ada pun wal khawas, orang yang berjalan-jalan tarikat, tamassaku,
mereka berpegang teguh bisyariah bizahir wazadu ya, dan dia menambah as-suluk, dia menambah suluk bitariq, dalam perjalanan ilal hakikah. Jadi maknanya dia suka suluk suluk sama suluk am atau suluk khas. Kalau suluk am anda memperjalankan kalbi kita sentiasa dengan dia, walaupun kita dengan orang ramai itu berjalan. Adapun suluk khas atau macam dibuat oleh itulah imam tarekat kita Al-Khalidiyah. Itulah dia khas suluk dengan tempat, dengan apa ada adab bagi lebih mantap lagi mana. Mana khawar tamassaku bi syariah, yang lepas tu bizahir kunat zadu, mereka tambah satu lagi, mereka beri tumpuan pada suluk bitarik, pada jalan ilal hakikah bitahzibin nufus. Itulah mereka mendidik, menyucikan akan hati mereka tadi, wa tathhirul qulub, dan mensucikan akan hati. Dididik makna rohani dia satu peringkat satu makam sampailah terbuka. Itu ahli khawas. Ada pun khawasul khawas yang ketiga ni, pilihan atas pilihan. Tamassaku bisyariah fil zahir wa bitariqah fil batin. Mana mereka berpegang dengan zahir syariat dan batin, dengan tarikat fil batin, dalam batin. Mana jalan dua sekali. Kemudian ketiga itu fa asyraqat alaihim, maka memancarlah, terpancarlah alaihim atas mereka anwarul haqaiq, segala cahaya hakikat. Cahaya hakikat kewujudan sebenarnya terang bagi dia, wujud terang, hakikatul wujud wallahu taala. Jadi maknanya lenyap yang lain, dia dengan Tuhannya habis. Dia berlazat, bernikmat dengan Tuhan. Kemudian fatakhallaqu bi akhlaqihi alaihi salatu wassalam, maka berakhlaklah mereka itu dengan akhlaknya alaihi salatu wassalam, akhlak Rasulullah SAW. Wa warasu halahu, dan dia mewarisi ahwal Rasulullah SAW, wa maqalahu, dan perkataan Rasulullah. Maknanya apa? Sebab orang kata khalifah mursyid sebenar wali itu Rasul, tu Rasulullah, bukan makna dia Rasulullah, mana sifat Rasulullah dekat dia. Dia kata waris. Waris apa mana? Dia mengambil dan mendapat akan maurusnya. Mana orang yang mewariskan tadi, maurus itulah kalau bapa anak dapat. Mana anak itu panggil waris. Apa yang dapat? Apa yang ada pada bapa dia. Harta yang ada pada bapa dia, wang ringgit ada bapa dia, dapatlah dia dapat. Itu waris. Begitu juga waris hakikat. Apa yang ada pada Nabi, dia dapat. Walaupun tidak ke semua, tapi dia dapat. Mengikut persen masing-masing. Sebab makan pusaka tak sama kan? Ada makan nisfu, ada makan sulus, ada makan robok kan? Ada makan sumun, ada makan separuh, ada makan 1/8, 1/4, setengah dan sebagainya. Tapi dia dapat lah. Walhasil ikut kedudukan dia. Jadi maknanya mewarisi Rasulullah SAW, maka fatakhallaqu bi akhlaqihi, dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Habis. Maka fahumul warasah, mereka adalah pewaris sebenar sejati, al-haqiqiyun, yang hakikat sebenarnya. Ulama yang dikatakan pewaris Nabi itulah hakikat. Nabi ada ilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang. Nabi maknanya duduk lain makrifat, dia pun duduk lain tu. Nabi ada mukjizat, dia ada karamah. Itu tamam. Itu pewaris Nabi yang cukup lengkap, zahir dan batin dia. Warasu at-tarikah atau baca tirkah, kalau setengah baca masyhur tarikah, mewaris mereka itu at-tarikah, mana peninggalan, bitamamiha, dengan secara sempurnanya. Apa yang ada di Nabi semua dia ada, aqwal, af'al, akhlak. Jadi kalau ulama fiqh banyak aqwal dia bahas lahir hukum hakam gitu. Ulama fiqh sahaja, dia tak masuk lain tasawuf sahaja, dia akan bahas hukum, dia mahu kamu kenal hukum. Adapun arif billah, dia mahu kamu mengenal tuan hukum. Tuan itu, tuan punya ahkam syariah. Itu di antara beza dia lah. Habis. Kemudian dia kata wa ila haza asyara sahibul mabahis haisu qal, ya telah tabi'ahu al-alim fil aqwal wal abid,
an-nasiku fil af'al wa fihima as-sufi habis sebab lakinnahu qad zada bil akhlaq. Kemudian kata muallif wa ila haza ila akhir wallah.